Hai, selamat petang. Hari ini Teacher Rita akan bincangkan satu lagi topik dalam semester 1, yaitu sistem Liga 2 kumpulan yang termasuk di dalam subtopik 2.5 dalam bab 2 semester 1. Untuk ini kita akan lihat secara umum dulu sistem pertandingan atau format pertandingan yang Anda akan pelajari di dalam semester 1 untuk 2.5 termasuklah format pertandingan kejohanan ataupun tamasya, sistem liga, kalamati, dan cabar mencabar. Di mana bahagian-bahagian yang lain ini telah pun dimuat naik di dalam video Teacher Rita ataupun dalam Google Meet recordingnya. Untuk hari ini kita akan masuk dalam liga, di mana liga ini boleh juga dibahagikan kepada liga lombat, liga biasa, dan juga liga separa ataupun liga kumpulan. So, hari ini kita akan masuk dalam liga separa, yaitu 2 kumpulan. Untuk format pertandingan separa liga ataupun liga kumpulan, ini ialah menggunakan sepenuhnya format pertandingan liga pada awal pusingan dan menggunakan sistem kalah mati pada separuh akhir dan akhir, di mana format ini dipilih berdasarkan tempo pertandingan yang terhad ataupun bilangan pasukan yang banyak, dan juga kita agihkan pasukan-pasukan yang bertanding itu sama ada dalam 2 kumpulan, 3 kumpulan, atau 4 kumpulan, ataupun lebih daripada 4 kumpulan sekiranya lebih banyak pasukan yang akan bertanding. Dan untuk menentukan siapa johan dan naib johan, kita akan gunakan sistem kalah mati. Dalam sistem liga, kita gunakan liga biasa, liga lombat, dan liga kumpulan atau separa liga, di mana hari ini kita akan fokus kepada separa liga. Untuk liga biasa itu satu pusingan ataupun boleh juga digunakan 2 pusingan, yaitu home and away ataupun kita sebut sebagai timbal balik. Oke, kita lihat liga 2 kumpulan pada pusingan pertama atau pusingan awal. Biasanya digunakan apabila pasukan yang bertanding dan masa yang diperuntukkan itu agak terhad, yaitu 6 hingga 8 pasukan. N merujuk kepada bilangan peserta ataupun pasukan. Dan untuk Liga 2 kumpulan, johan dan tempat keempat akan dimasukkan dalam kumpulan E, sementara naib johan dan tempat ketiga akan ditempatkan di dalam kumpulan B. Dan pasukan-pasukan ataupun pemain atau peserta yang lain akan diundi sama ada mereka akan masuk dalam kumpulan E ataupun kumpulan B. Formula yang digunakan untuk menentukan atau menyediakan jadwal liga 2 kumpulan ini seperti juga formula liga 1 pusingan, yaitu N mewakili jumlah pasukan, dan untuk formula mengira jumlah semua perlawanan kita gunakan formula ini. Contohnya tadi 4 pasukan yang bertanding, maka terdapat 6 perlawanan keseluruhan dalam pertandingan tersebut. Itu merujuk kepada satu kumpulan. Dan sekiranya kumpulan B itu juga 4 kumpulan yang bertanding atau 4 pasukan bertanding, maka formula ini kita gunakan bermakna juga ada 6 perlawanan. Bermakna kalau soalan dalam STPM tanya berapakah jumlah perlawanan pada pusingan awal bagi sistem Liga 2 kumpulan yang mengandungi ataupun jumlah pasukan yang bertanding ialah 4 dalam kumpulan E dan 4 dalam kumpulan B. Maka kita akan kira 12 perlawanan keseluruhan untuk kedua-dua kumpulan, sebab 6 perlawanan pada kumpulan E dan 6 perlawanan keseluruhan pada kumpulan B.
Oke, jumlah perlawanan setiap peserta atau pasukan kita gunakan formula N tolak 1. Contohnya kalau N tadi ialah 4, maka kita tolak 1 bermakna ada 3 perlawanan bagi setiap pasukan yang bertanding. Untuk mengira pusingan pula bagi penyertaan angka genap, kita akan gunakan N tolak 1. Dan untuk penyertaan angka ganjil, kita gunakan N. Formula yang ketiga ialah untuk mencari jumlah perlawanan dalam satu pusingan. Jika penyertaan adalah genap, maka kita gunakan N bahagi 2. Jika ganjil, N tolak 1 bahagi 2. Contohnya dalam tadi kita telah tentukan N ialah 4 pasukan yang bertanding, maka jumlah perlawanan dalam satu pusingan ialah 2 perlawanan dalam satu pusingan. Dan bagaimana cara kita menyusun penyusunan sistem liga ini? Kita akan gunakan ikut pusingan jam ataupun lawan jam, di mana angka 1 ataupun pasukan 1 akan kekal pada setiap permulaan pusingan. Contoh, kita lihat di sini kalau mengikut pusingan jam, kita akan susun nomor pasukan mengikut pusingan jam. Ataupun kita susun mengikut lawan jam. Oke, kita lihat kalau N4 tadi, maka kita akan dapati ada 6 perlawanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 3 pusingan. Ada 3 pusingan ya, sebab sudah kita kira tadi jumlah pusingan ialah N tolak 1 dan jumlah perlawanan sesuatu pusingan ialah N bahagi 2. Jadi kita sudah dapat di sini, kita susun 1 kekal, 2, 3, 4. Pada pusingan kedua 1 kekal, 4 mengambil alih tempat 2 turun dan 3 mengambil 4 tempat yang keempat tadi. Dan seterusnya dalam pusingan 3 juga kita dapati masih ikut pusingan jam, di mana 3 akan mengambil tempat atau kedudukan 4 tadi. Kemudian 4 masuk ke bawah mengambil alih 2 dan 2 pula mengambil alih tempat ataupun pasukan 3 tadi. Ini kita sebut sebagai pusingan menyusun jadwal ikut pusingan jam. Kalau kita gunakan lawan jam, maka kita akan mulakan 1, di sini akan jadi 2, 3, 4. Kemudian kekalkan 1, dan di sini akan masuk 4, 2, 3. Kekalkan 1 dalam pusingan ketiga juga, dan kita kena masukkan 4, 3, 2. Oke, kalau kita buat dalam jadwal seperti ini akan nampak lebih mudah. Kita ada 3 pusingan tadi, dan kita ada 6 perlawanan, 1 hingga 6 di sini. Dan kita susun tadi mengikut pusingan jam. Ingat, Anda juga boleh menggunakan penyusunan jadwal ini menggunakan lawan jam. Oke, kalau kita gunakan ikut lawan jam, dia akan berlaku seperti berikut. Oke. Seterusnya, ini ialah contoh yang sudah dibincangkan di dalam kelas sebentar tadi, di mana kalau kita tukar nama nomor itu dengan nama pasukan, maka dia akan bertukar seperti ini, masih kekal juga ikut pusingan jam. Oke. Anda juga ingat, Anda boleh susun mengikut lawan jam atau lawan jam. Pada pusingan separuh akhir dan akhir, kita akan hanya memilih pemenang 1 dan pemenang 2 dalam
kumpulan E dan kumpulan B tadi. So, kita masukkan mereka ke dalam kumpulan X dan Y. Pemenang satu kumpulan E ataupun johan kumpulan E akan berjumpa, akan silang jumpa dengan naib johan kumpulan B. Johan kumpulan B atau pemenang satu dalam kumpulan B akan berjumpa dengan naib johan dalam kumpulan E untuk pertandingan separuh akhir. Dan ini adalah pertandingan kalah mati. Kita akan mencari pemenang daripada kumpulan X ini dan kumpulan Y ini untuk pusingan akhir bagi mencari johan. Pasukan yang kalah pada separuh akhir nanti akan masuk dalam pertandingan untuk mencari tempat ketiga dan keempat yang juga dijalankan secara kalah mati. Dan untuk pusingan akhir kita akan cari johan, pemenang kumpulan X dan Y berjumpa untuk mencari johan. Sebegitu jadwal ini akan digunakan pakai untuk kumpulan E dan kumpulan B. Kita kena bina satu jadwal untuk kumpulan E dan satu jadwal lagi untuk kumpulan B. So, terima kasih. Dan ini merupakan persoalan yang dikemukakan oleh pelajar tadi. Sekiranya 12 pasukan yang bertanding, bagaimanakah cara kita mengira? Kita masih menggunakan formula yang sama tadi, yaitu bila dikira N dalam kurungan N tolak 1 bahagi 2, maka kita akan dapat 66 perlawanan. Dan berapa pusingan? Kita masih guna formula N tolak 1, maka ada 11 pusingan. Dan ada 6 perlawanan bagi 1 pusingan, yaitu formula yang diguna N bahagi 2 karena penyertaannya adalah angka genap. Jadi ini merupakan contoh, sepatutnya kita akan habiskan sehingga 11 pusingan, tetapi teacher Rita hanya sediakan sehingga 6 sahaja. Dan disebabkan tadi pelajar memilih untuk lawan jam, maka persediaan jadwal pada bahagian ini teacher Rita gunakan lawan jam. Dan sebenarnya ini pelajar-pelajar Dominates Team yang sedia, karena mereka yang buat semasa dalam kelas untuk Liga 2 kumpulan tadi. So, terima kasih kepada pelajar BK28 ataupun Dominates Team karena Anda berjaya menyusun jadwal ini dengan betul. So, kita jumpa lagi untuk video teacher Rita yang akan datang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel teacher Rita. Bye.